salam sejahtera. Hari ini kita masuk ke unit 4. Okey, muka surat 44. Tajuknya ialah penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Okey, tidak pasti jangan kongsi. Okey, jadi tahu ada tulis kat situ kan jenis maklumat palsu. Pertama, khabar angin, yang kedua gosip, yang ketiga buat spekulasi. Kemudian yang keempat, penipuan scammer. Jadi kita perlu berhati-hati dalam berkongsi maklumat, nak menular maklumat, nak menular apa-apa pun berita, perlu ada kesahihan. Kerana boleh menggugat keharmonian negara. Okey, lepas ni kita kupas tajuk demi tajuk. Okey, baiklah untuk unit ni nilai yang sesuai. Okey, unit 4 ni nilai sesuai. Pertama, nilai rasional. Okey, dalam menyebarkan satu maklumat kita perlu lebih bersikap rasional, fikir kesan baik buruk. Kemudian kita ada jujur, nilai kejujuran, kita perlu jujur. Okey, kemudian nilai berdikari, nilai kebebasan, walaupun bebas untuk bersuara ada batasannya dan kita perlu hormat, ada nilai hormat ya, hormat menghormati antara satu sama. Dalam unit ini, apa yang awak belajar? Okey, apa yang awak dapat? Pertama, 5.41 menyenaraikan contoh sumber dan maklumat yang sahih. Okey, yang sahih demi kesejahteraan sejagat. Kemudian, mengenal pasti tata cara menggunakan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Menghuraikan penggunaan sumber, okey, dan penyebaran maklumat yang menggugat, yang boleh menggugat kesejahteraan sejagat, mencerahkan implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan kesejahteraan sejagat, mengekspresikan perasaan apabila menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Kemudian menggunakan sumber 5.46, menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Baiklah, okey, nampak tagline tak pasti jangan kongsi. Tagline ini merupakan portal sebenarnya .my milik kerajaan. Jadi sekiranya okey, anda ingin menyemak, anda ingin melaporkan berita yang tidak tentu sahkan yang diterima dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera iaitu SMS, kemudian blog, ataupun blog, laman sawang dan lain-lain. Jadi awak boleh rujuk kepada portal sebenarnya .my. Okey, jadi dengan adanya portal ini awak dapat mengekang ataupun mengetahui penularan berita palsu dalam talian. Kerana semua ini boleh memberi kesan yang negatif. Okey, bila berita itu palsu, selalunya kesannya sangat buruk. Okey, negatif. Jadi tak pasti jangan kongsi, terutamanya musim-musim pandemik COVID-19 ni. Okey, maklumat yang sahih saja yang awak perlu kongsi. Tajuk yang pertama iaitu konsep. Konsep iaitu penggunaan sumber. Okey, sumber. Awak nak guna sumber dan penyebaran. Awak nak sebarkan maklumat mestilah berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey, sama ada pihak mana? Ya, pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM ataupun dalam bahasa Inggeris MCMC. Okey, kemudian pihak polis, pihak yang betul lah. Okey. Kemudian penyebaran maklumat yang sahih dapat menjamin kesejahteraan sejagat. Maknanya dapat menjamin keharmonian, kedamaian. Okey. Kemudian kita sebagai individu perlulah memastikan maklumat yang kita sebarkan itu merupakan maklumat yang sahih dan sumber yang boleh dipercayai. Okey. Okey, baiklah, cikgu nak masuk ke contoh dan sumber maklumat yang sahih yang mana awak boleh kongsi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. Yang pertama, tengok sini, laporan penyelidikan iaitu jurnal, artikel dan tesis. Dalam internet awak tengok macam-macam jurnal-jurnal yang awak boleh rujuk kan. Ada penulis dia. Ada dia punya rujukan dia sekali kan. Okay, jadi diiktiraflah. Begitu juga artikel dan tesis. Tesis ni macam kalau pensyarah-pensyarah ke mahasiswa yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, nak ambil ijazah, ambil master, ambil PhD, mereka akan buat tesis dan melalui proses yang sangat rigid. Okey, barulah ia berjaya diluluskan dan dibukukan.
Okey, kemudian yang kedua, surat edaran dan surat berkeliling. Contoh surat edaran ni kadang-kadang yang mana yang telah diminitkan tu, okey, yang telah diedarkan ke sekolah tu yang diguna pakai. Okey, untuk mengesahkan maklumat tersebut telah memang maklumat tersebut daripada sumber yang boleh dipercayai. Contoh kalau kita masuk sekolah kan, macam sekolah kan 1 Mac ni. Jadi surat keliling telah diedarkan pada pihak pada sekolah-sekolah lah. Okey. Baik, yang ketiga, kitab, buku ilmiah, buku teks. Yang ni kita nak bukukan ni mengambil sama juga macam tesis, dia melalui proses yang bukan yang singkat, melalui proses yang lama. Yang mana semua-semua ini ada sumber rujukannya dan ada penulisnya. Okey, jadi sebarang masalah kita boleh rujuk kepada penulis-penulis tersebut. Okey, kemudian laman sesawang yang diiktiraf sebenarnya laman sesawang pihak kementerian lah. Okey, kementerian kalau pendidikan awak boleh rujuk kepada Kementerian Pendidikan MOE kan. Okey. Baik, seterusnya individu dan pihak yang berautoriti. Individu yang pihak berautoriti ni contohnya, okey, kalau sekarang musim pandemik ni, awak boleh rujuk kepada MKN. Okey, Majlis Keselamatan Negara, yang mana yang ini pihak inilah yang berautoriti mengeluarkan segala maklumat terkini tentang data COVID. Okey, apa yang perlu dipatuhi dan SOP terkini. Okey, bukan saja pengumuman daripada menteri, tapi juga pihak MKN akan salurkan maklumat melalui khidmat pesanan ringkas dan juga Telegram. Okey, yang seterusnya ensiklopedia. Okey. Sekarang kita pergi ke muka surat 47. Muka surat 47, tengok kat sini. Okey, dalam muka surat 47 tu dia bagilah bentuk cantiklah berwarna-warni. Yang cikgu tak warna-warni, cikgu saja je. Bagi mudah nak buat dalam PowerPoint kan. Okey, baiklah. Ini tata cara macam mana kita nak gunakan sumber. Okey, macam mana kita nak gunakan sumber nak sebarkan maklumat, nak beri maklumat. Pertama, kena pastikan kesahihan sesuatu maklumat. Okey, awak tahu betul-betul maklumat tu daripada sumber yang boleh dipercayai, maka barulah awak boleh berkongsi. Okey, nak sahih kena dapat pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Pihak mana? Tengok sini ada MCMC ni, SKM lah. Okey, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Okey, di bawah portalnya sebenarnya.my. Okey, tak pasti jangan kongsi. Kemudian nyatakan sumber. Itulah awak boleh tengok sumber. Ni saya dapat dah sahih daripada ni. Bukan daripada ada orang tu. Mana boleh orang tu siapa? Kadang awak yang menyebarkan maklumat tu, awak boleh dikira sebagai bersupahat sekali. Kemudian, sebarkan berita atau maklumat yang tidak menyentuh isu sensitif. Jangan seronok sangat nak kongsi-kongsi, okey? Isu sensitif ni tentang contohnya tentang agama ke, tentang bahasa ke, kan? Tentang hak keistimewaan orang, hak raja ke. Jangan nak sentuh-sentuh. Memang kita dah ada dalam perlembagaan termaktub, jangan nak kita pertikaikan kongsi-kongsi yang bukan-bukan pula. Dan elakkan daripada memuat naik isu negatif. Yang tak baik, yang tak sopan. Okey. Awak pun kalau boleh janganlah nak bergambar dalam keadaan yang tidak senonoh. Kerana perkara ini boleh menjatuhkan aib, boleh menjatuhkan maruah, boleh menyebabkan orang salah faham, pandang rendah, pandang kita pandang dengan sebelah mata. Jadi elakkan daripada muat naik isu-isu negatif lah yang tak baik semua ni. Kes bunuh, cepat-cepat edarkan, orang bunuh cepat je kan. Tak nak. Kemudian elakkan daripada membuat serangan peribadi. Okey, serangan peribadi. Awak duk kutuk-kutuk orang tu. Okey, duk kata-kata dia. Tambah kadang-kadang awak suka kan kita ada influencer. Influencer ni. Okey. Awak ada influencer yang kadang-kadang awak nak menjatuhkan setengah orang lah, setengah pihak nak menjatuhkan influencer tersebut.
sampai menambah fitnah. Jadi janganlah buat serangan peribadi macam tu, tak bagus. Tu salah satu kadang-kadang kita boleh istilahkan sebagai bully cyber. Yang seterusnya, tengok cikgu selalu saja nak pamerkan ini dia laman sesawang sebenarnya .my yang awak boleh tengok rujuk. Tak pasti jangan kongsi. Tidak memanipulasikan satu isu untuk kepentingan sendirilah. Kadang awak memanipulate sesuatu isu tu, salahkan fakta ke, putar belik ke, sebab kadang-kadang awak nak selamatkan diri awak sendiri. Tak boleh macam tu. Yang seterusnya, tidak menokok tambah maklumat. Awak nampak awak dapat gambar tentang pembunuhan, awak pula cakap ni apa, saya pernah ni. Padahal awak tak ada pun berada di tempat kejadian, tapi awak telah menokok tambah cerita tersebut. Jadi maklumat yang tak sahih tersebut telah digembar-gemburkan menjadi lebih teruk. Kemudian yang seterusnya, kita tengok tidak menggodam atau mengeksploitasi maklumat peribadi orang lain. Ini kadang-kadang selalu kita panggil apa ni? Kerana apa? Boleh menjatuhkan maruah. Kadang-kadang awak letak maklumat awak ambil, kadang-kadang awak ambil maklumat orang lain tu kan. Ialah bila kita sekarang ni channel YouTube kan, YouTube tu masing-masing ada channel nak letakkan dia punya konten, isi dalam YouTube tu. Sampai satu saat dia mengeksploitasi peribadi orang lain. Dia menggunakan orang lain dalam cerita YouTube dia tu. Tu tak bagus ya. Kemudian seterusnya, tidak mencetak atau memplagiat bahan tanpa kebenaran pemilik asal. Apa maksud ni plagiat? Bahasa Inggeris panggil plagiarism. Plagiat ni sangatlah bahaya. Kenapa? Awak kira mencuri hak hasil orang lain. Tambah kalau nanti kalau awak belajar kat universiti lagilah awak foto stik bahan-bahan buku ke dalam internet ke, awak duk print, awak tulis pula nama awak, tu pun tak bagus. Ataupun buku teks buku rujukan tu ke mana-mana kan, awak tak beli tapi awak foto stik. Jadi kesianlah. Kesian kepada penulis yang bertungkus lumus nak menghasilkan sebuah buku, tapi awak mengambil kesempatan. Awak tak payah fikir, awak stik je. Yelah, stik murah kan, buku mahal, tapi tak bolehlah macam tu. Kalau awak nak, awak perlu mendapat kelulusan daripada pemilik asal ataupun penulis asal. Buka buku teks muka surat 48. Tajuknya ialah penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Jadi awak perlu prihatinlah ya. Yang pertama, dalam nak kongsi pelbagai maklumat, sumber-sumber ke apa ke, berita ke, awak rasa hangat sangat, tapi awak kena ingat, jangan menyentuh isu yang sensitif, yang mana boleh menggugat perpaduan. Kita dah hidup aman dah. Cukup-cukuplah ya, kita dah menghadapi kesengsaraan, menghadapi pandemik COVID-19 ni. Tolong jangan isu-isu tentang keagamaan, isu-isu tentang raja ke apa ke, kita tak payahlah, kita biar. Tentang pilihan raya ke apa ke kan, nanti dulu kita fokus untuk menangani COVID-19 ni. Kita lawan ni dulu. Jadi kadang-kadang kita ni suka memberi pandangan ikut fikiran kita, tidak rasional. Sebab tu ada nilai rasional dalam kehidupan ni. Jadi kita kena fikir baik buruk dalam menyebarkan maklumat tersebut. Memang seronok kita bercakap. Kadang kita suka menokok tambah maklumat. Baru-baru ni ada tentang kes ada kes sensitif lah ya. Jadi tak nak, boleh menyebabkan konflik perkauman. Janganlah, elakkan. Kita hormat antara satu sama lain. Ini adalah Malaysia, negara kita sama-sama. Baik, yang kedua, menggodam dan menyebarkan maklumat sulit. Janganlah duk godam, ambil maklumat-maklumat orang lain untuk kepentingan kita sendiri. Tak naklah nak godam. Kemudian awak sanggup cipta awak punya akaun lain atau akaun palsu untuk orang panggil skodeng kalau bahasa Inggeris panggil awak
stalker. Awak jadi stalker kan. Tu. Stalker ni. Ni English lah. Janganlah guna English. Contohnya maksudnya awak sanggup mencipta akaun lain, nak tengok orang lain punya peribadi, kehidupan orang lain. Okey. Yalah, mungkin awak minat pada dia ke, tapi itu bukan cara yang betul. Okey, kalau nak minat awak jumpa sendiri face to face. Lebih telus, okey? Lebih puas, okey? Maksud yang ketiga iaitu awak tidak menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat. Tolonglah. Okey, tolong jangan selagi tak sahih, selagi awak tak betul-betul confirm maklumat tersebut, boleh rujuk sebenarnya dokumen tu, awak tengok. Kalau tak pasti jangan sebarkan. Dan jangan menyebarkan maklumat tanpa kebenaran. Contohnya kalau kawasan awak ada yang kena COVID, awak kenalah minta kebenaran. Okey, hormat dia punya privacy, okey? Air muka orang tu, kan? Jangan nak sebarkan maklumat tanpa kebenaran. Kemudian fitnah dan memburukkan orang lain. Ini pun lagi bahaya. Fitnah tu sangat bahaya. Okey. Kemudian awak dengan menularkan kata-kata negatif. Okey, kemudian awak nampak dekat dia punya ruangan komen kan. Contohnya FB ke yang ni yang FB ke awak duk komen kat bawah dengan kata-kata yang negatif. Kadang-kadang boleh menjadi bully cyber. Akhir sekali, penyelewengan data atau maklumat. Okey, yang ni pengguna data ni selalunya kadang-kadang kita jual data kan untuk dapatkan kewangan. Contohnya kadang-kadang bila tengok Instagram ada dia punya followers dia kena beli kan. Jangan. Okey, tolong. Penyelewengan data atau maklumat ni perlu dielakkan. Contohnya ialah aplikasi. Okey. Pertama, dirilah. Okey, pada diri sendiri boleh menjatuhkan imej dan reputasi diri awak. Okey. Terdedah kepada ancaman keselamatan diri, boleh menyebabkan pergaduhan, boleh menyebabkan pertengkaran dan konflik. Terusnya cara konflik dalam diri awak. Dan kepada masyarakat juga menyebabkan budaya negatif. Bukan puntulan negatif. Okey, boleh menggugat perpaduan. Bila perpaduan tergugat, menyebabkan ketenteraman awam juga tergugat. Jadi boleh menyebabkan berlakunya konflik dalam masyarakat. Jadi elakkan penyebaran maklumat-maklumat, berita yang tidak sahih. Kesannya sangat buruk. Baiklah, implikasi yang terakhir ialah kepada negara. Okey, jadi risiko negara kita pun bahaya. Ada terdapat risiko kalau maklumat kita bocor, tanpa maklumat sulit. Okey, dan boleh menjejaskan imej dan reputasi negara, dan juga secara tak langsung boleh menyebabkan kesejahteraan negara tergugat. Jadi kena fikir bahawa bukan semua di internet itu benar. Okey, dapatkan maklumat yang sahih di Telegram sebenarnya .my. Okey, tak tahu jangan kongsi. Okey, setiap individu bertanggungjawab kalau nak gunakan segala sumber maklumat dalam internet khususnya media sosial khususnya perlu secara berhemah, bersederhana. Dan perlu mengamalkan nilai rasional, nilai kejujuran supaya kita tak menyalahi kepada undang-undang. Jadi kesannya hidup kita akan jadi lebih tenang, aman, sejahtera kerana kita menyebarkan maklumat yang sahih. Yang sahih. Bukannya semua benar di internet tu, tidak pasti, jangan kongsi. Sebab nampak ni, dia lebih bahaya daripada virus.